Dalam video saya sebelum ini, saya dah kongsikan beberapa program survey berbayar seperti GetVast dan juga YouGov. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan satu lagi program survey berbayar, iaitu Lansuma 2.0 2.0. Nak tahu apa itu Lansuma 2.0? Jom kita saksikan video ini. Let's go! Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Anda bersama saya, Syed Muhammad Zakri bin Syed Nordin, host bagi channel Dedok My ini. Sebelum ni saya dah kongsikan beberapa program survey berbayar seperti GetVast, YouGov dan macam-macam lagi lah. Dalam video ini saya nak sharekan satu lagi program berbayar. Nama program tu adalah Lansuma 2.0. Program ni, Lansuma 2.0 ni dia sebenarnya sama sahaja dengan GetVast dengan YouGov, yang mana syarikat yang kutip data analisis untuk market, dia akan bayar kepada kita yang jawab survey beberapa jumlah yang ada ditetapkan lah mengikut syarat syarikat tu. Contoh kalau YouGov, dia ada dia punya points dia sendiri. Cukup point kita boleh withdraw masuk ke PayPal account. Kalau GetVast, dia bagi dalam bentuk point juga. Cukup point kita boleh direct withdraw masuk ke account bank kita. Untuk Lansuma ni dia ada beza sikit. Kerja dia masih sama, iaitu jawab survey. Bezanya dia bagi dalam bentuk points yang dinamakan star. Okey, point star ni kena kumpul cukup dalam 1 bulan sampai dia punya tahap minimum untuk dapat bayaran. Dia akan automatic bayar. Kita tak boleh nak withdraw manual. Dia tak ada button withdraw manual pun. Kita hanya perlu jawab survey, masukkan maklumat account, automatik. Kalau cukup point, cukup star, dia akan bayar terus masuk ke dalam account bank kita. Jadi, macam mana nak dapatkan star untuk program Lansuma 2.0 ni? 2.0 ni. Cara dia sebenarnya ada 3. Yang pertama, dia panggil vertical survey. Vertical survey ni sebenarnya adalah survey yang agak panjang juga. Tapi dia tak bagi selalu. Dia bukan bagi setiap hari. Kalau anda dapat, anda jawab cepat, point akan dapat lebih. Dia ada masa. Anda boleh tengok kat situ. Untuk vertical survey ni, survey dia tak selalu. Tapi kalau anda dapat, anda jawab cepat, anda akan dapat point ataupun star yang tinggi. Kalau jawab lambat, maksud kata ada dah orang jawab 1000 orang dah jawab, anda dah selepas 1001, anda hanya dapat 1 star sahaja. Macam kurang seronok sikit lah. Survey agak panjang, dapat 1 star je kan. Yang kedua, kaedah untuk dapatkan star ialah daily short survey. Yang ni best. Sebab apa? Dia memang sangat short. Setiap survey tu ada 2 soalan sahaja. Setiap hari kita akan dapat 2 short survey, yang mana dia ada tempoh masa expired dia dalam masa 24 jam. Dia akan bagi dekat kita bermula 1.30 petang sehingga 9 malam. Siapa jawab cepat, point akan dapat banyak lah berbanding dengan yang jawab lambat. Dia akan bagi 3 jam yang pertama. Kalau kita jawab cepat, 3 jam selepas dapat survey tu, kita akan dapat 2 stars. Kalau lebih daripada 3 jam selepas kita dapat short survey tu, dia akan bagi kita 1 star sahaja. Tapi okey lah, sebab survey dia memang pendek. Kalau kita busy sangat pun, kita jawab waktu malam, 2 short survey tu dah kita dapat 2 stars. Kalau rajin, dapat je survey, terus jawab, anda boleh dapat 4 star. Next, satu lagi kaedah untuk dapatkan star ialah melalui daily activity diary. Daily diary activity, minta maaf saya terbalik. Okey, dia bagi kat kita, dia dah bagi siap-siap mengikut kategori. Kita boleh pilih lah, pagi ni makan apa, pagi ni jogging, exercise ke, ada buat kerja rumah, ada buat kerja di pejabat. Kita pilih je daripada tu, kita masukkan ke dalam slot yang diberikan. Setiap hari kita akan dapat 4 slot. 4 slot lah, pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Minimum untuk dapatkan star, mesti kita isi setiap hari 3 slot. Minimum lah. Tak boleh isi pagi je hari ni, lepas tu tak isi dah, kita tak akan dapat star. Dia mesti dalam sehari tu minimum
daripada 4 slot mesti kita isi. Dan sekurang-kurangnya dalam satu slot, contoh kita isi pada slot pagi ya, morning. Kita isi satu aktiviti je. Makan, meals. Kita ambil meal. Yang tu pun dah cukup. Okey, so syaratnya tuan-tuan dan puan, adik-adik semua mesti isi satu aktiviti untuk satu slot dan dalam sehari mesti sekurang-kurangnya 3 slot diisi. Yang tu untuk daily diary activity. Untuk daily diary activity ni sebenarnya star yang paling banyak mudah kita kutip, mudah kita kumpul. Sebab apa? Dia bagi dalam, dia ada bahagi pula weekdays dan juga weekend. Untuk weekdays, kalau kita isi 1 hingga 8 slot, kita akan dapat 1 star. Kalau kita isi 9 hingga 15, 15, kita dapat 3 star. Dan sekiranya anda boleh isi 16 ke 20 slot dalam weekdays punya bahagian, weekdays 5 hari lah kan, Isnin sampai Jumaat, dia kira Isnin sampai Jumaat. Minta maaf lah kalau orang Kedah pun kena ikut yang kebangsaan punya Jumaat masih lagi dikira weekdays. Kalau kita isi 16 hingga 20, dia akan bagi 5 star. Itu untuk weekday. Untuk weekday Untuk weekday ada 3 keadaan yang mana dia akan bagi star. Kalau kita boleh isi banyak, 16 hingga 20, kita akan dapat 5 star. Untuk daily diary activity bagi weekends, dia akan bagi 1 hingga 4 slot 1 star, 5 hingga 6 slot 3 stars, 7, 8 dan ke atas dia akan bagi 5 stars. Bermakna weekend tu sebaik-baiknya kita isi supaya kita dapat kumpul star yang lebih banyak pada weekend. Alright, macam mana nak dapat bayaran? Sebenarnya ada syarat minimum untuk dapat bayaran. Sekurang-kurangnya dalam 1 bulan tu kita mesti kumpul 20 stars. Kalau tak cukup 20 star, memang anda tak akan dapat bayaran. Nak kutip 20 star tu sebenarnya mudah. Kalau anda perasan tadi saya cerita pasal daily diary activity kan, point dia banyak kan. Kalau weekend saja pun kita isi untuk 7-8 slot dah dapat 5 star. Mudah saja sebenarnya nak dapat capai minimum requirement. Minimum star dalam sebulan tu memang senang nak dapat. Contoh macam saya pun, saya memang dapat setiap bulan at least RM10. Itu minimum lah. Kalau buat banyak, ada waktu tertentu dia bagi sampai RM20. Untuk keadaan biasa, RM10 tu memang saya boleh dapat. Anda pun boleh dapat. Memang nampak sikit nilai dia kan, RM10 je. Tapi kalau anda try dulu, install dan anda buat jawab, memanglah RM10 sebab kerja dia sangat mudah. Survey pendek. Kalau vertical survey je yang panjang sikit lah. Short survey 2 soalan saja. Activity diary tu bukan nak tulis karangan apa. Dia dah bagi template, kita pilih. Kita pilih apa tu, meals, apa dia, makan. Ataupun dia bagi apa, work. Boleh pilih work home, work dekat home ataupun work office. Kita tak perlu type langsung, tak perlu masuk input. Dia cuma pilih daripada senarai yang diberikan. Jadi memang mudah. Untuk bayaran daripada aplikasi Lansuma 2.0 ini adalah daripada syarikat Datel Sdn Bhd. Jadi bila anda dapat payment nanti, anda boleh tengok dalam transaction history, dia akan keluar nama syarikat tu lah, Datel Sdn Bhd. Contoh macam saya, memang setiap bulan at least saya akan dapat RM10. Kalau ada waktu tertentu tu dia ada extra, sebenarnya saya dapat RM20. Kebiasaannya memang setiap bulan boleh RM10. Janji kita kena buat lah. Kalau anda tak buat, memang tak dapat lah. Okay. So, siapa yang berminat nak daftar program Lansuma 2.0 ni, anda boleh tengok link pendaftaran dalam ruangan video description. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok Mas. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.